Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jumatusen. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian Anugerah Bikta 2026. Selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan negara, Universiti Teknologi Brunei UTB terus memperkukuh penawaran akademiknya agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Tahun ini merupakan detik yang amat bermakna buat UTB apabila meraihkan ulang tahun penubuhannya ke-40. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyempurnakan pengurnian ijazah kepada 574 graduan UTB bukan sahaja sebagai pengiktirafan rasmi, malah sebagai pendorong semangat untuk terus berbakti kepada negara. Sorotan keberangkatan Baginda ke Majlis Convocation ke-14 UTB mengimbas detik-detik bermakna sepanjang berlangsungnya majlis. Dalam era teknologi berkembang pesat, kita gembira melihat teknologi baharu terus membuka ruang kepada pembangunan bakat dan kepakaran anak tempatan. Pada masa ini, teknologi baharu seperti kecerdasan buatan Artificial Intelligence, AI, dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun dalam pendidikan, beta berpendapat penggunaan teknologi ini hendaklah kekal berteraskan manusia, human-centric technology, bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan. AI sama sekali tidak boleh menggantikan fungsi akal,
walaupun ia mampu untuk memproses data dengan amat pantas, kerana AI tidak mempunyai jiwa dan pertimbangan moral yang hakiki. AI hanya alat untuk membantu manusia memperolehi maklumat. Sedang maklumat pula mesti disemak dan dinilai kebenarannya oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada Beta, maka Beta kurniakan kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar walillahil hamd. Sememangnya kolaborasi strategik antara universiti dan pihak berkepentingan adalah tunjang kepada usaha UTB dalam menangani isu pengangguran melalui penyediaan graduan yang mahir secara praktikal, menerusi perkongsian teknologi dan kepakaran akan mampu untuk merapatkan jurang ketidakpadanan mismatch antara kelulusan akademik dan keperluan sebenar pasaran kerja masa kini. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beta berharap supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB akan terus memantapkan keupayaan inovasi universiti. Inovasi ini tidak boleh bermula dan berakhir di dalam makmal semata-mata, tetapi mesti dipacu oleh minda yang kreatif dan rantaian kolaborasi strategik antara bangsa. Demi mendukung hasrat suci, UTB perlu memastikan program-program yang ditawarkannya sentiasa responsif terhadap perubahan industri supaya setiap graduan memiliki kebolehpasaran yang tinggi. Namun Beta ingin berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan. Kerana Islam itu adalah suluh segala ilmu dan jalan lurus yang tidak pernah bengkok-bengkok. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan seiring dengan peralihan teknologi moden, sudah tiba masanya untuk negara mengorak langkah lebih jauh dengan rakyat dan penduduk, bukan sekadar memanfaatkan kemajuan teknologi, bahkan mampu menerajui penciptaan dan pembangunan inovasi tempatan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Pengurniaan Anugerah Teknologi Infokomunikasi ICT Brunei BIKTA
Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia bernaung di Raja Bikta dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan pendekatan whole of government dan whole of nation diperlukan bagi membangun ekosistem inovasi. Kerajaan akan menyediakan dasar peraturan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif. Industri membawa keperluan pasaran dan keupayaan untuk mengkomersialkan serta memperluaskan penyelesaian. Institusi pendidikan dan penyelidikan menyumbang kepakaran, penyelidikan dan pembangunan bakat, manakala bakat tempatan membawa idea dan penyelesaian baru. Dulian Teramat Mulia bersabda keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik termasuk dalam bidang strategik seperti keterjaminan makanan dan perkhidmatan awam yang mesra rakyat amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Di sinilah letaknya nilai Bikta yang lebih bermakna. Wadah ini perlu terus menjadi medan lahirnya idea dan bakat yang bukan sahaja mampu meraih anugerah tetapi berkembang menjadi penyelesaian sebenar. Penjanaan harta intelek dan perusahaan tempatan yang memberi impak. Justru bagi merealisasikan hasrat tersebut, kita perlu memperkukuh asas sains, teknologi dan inovasi STI yang merentas pelbagai sektor dengan disokong oleh jaringan kerjasama antarabangsa. Pembangunan National Science, Technology and Innovation Strategy Framework merupakan langkah strategik dalam memberikan hala tuju yang tersusun kepada pembangunan ekosistem STI negara bagi memperkukuh keberhasilan penyelidikan serta menghubungkannya dengan kehendak industri. Usaha ini melengkapi matlamat Digital Brunei 2030 yang membawa aspirasi Together Towards Digital Brunei dengan data dan AI sebagai pemacu transformasi merentas sektor. Kejayaan strategi ini, sabda Dulian Teramat Mulia, bertunjangkan kepada beberapa keutamaan asas, iaitu melahirkan barisan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam sains data, keselamatan siber dan teknologi baharu, penyediaan dasar dan kerangka kawal selia yang responsif dan pemanfaatan data secara berimpak tinggi serta sinergi yang padu antara kerajaan, industri dan institusi pengajian. Hubungan ini asas ekosistem STI yang kukuh turut memerlukan ruang pengujian teknologi dalam persekitaran sebenar dan terkawal. Inisiatif AITI dalam membangunkan 5G Campus Network di Universiti Brunei Darussalam dan Universiti Teknologi Brunei dihasratkan menjadi testbed bagi menguji aplikasi masa hadapan termasuk sistem pengangkutan pintar, kenderaan berautonomi serta keselamatan awam berasaskan teknologi termaju. Adalah menjadi harapan tinggi saya bagi kemudahan prasarana ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya ke arah memperkukuh ekosistem inovasi kebangsaan, memastikan hasil penyelidikan berupaya beralih secara lancar daripada pembuktian konsep kepada penjanaan harta intelek dan produk pasaran yang berdaya saing.
Penyertaan negara Brunei Darussalam di peringkat serantau terus menunjukkan pencapaian yang menggalakkan. Melalui Asia Pacific ICT Alliance Awards APICTA, bakat tempatan membuktikan keupayaan mereka bersaing di pasada antarabangsa dengan bimbingan dan sokongan yang sewajarnya. The BICTA 2026 judging session took place from 27 to 31st July 2026. The competition comprised 10 main categories, namely primary. From different countless of possibilities. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian Anugerah BICTA 2026 bagi setiap kategori dan Anugerah Penaung Diraja BICTA. Produk Clean Beat AI oleh Sekolah Seri Mulia Sarjana dan produk Kinetra oleh Maktab Sains Paduka Seri Bengawan Sultan masing-masing memenangi kategori sekolah rendah dan menengah. Sijil dan hadiah wang tunai sebanyak $1,500 sumbangan. Bagi kategori pengajian tinggi pula dimenangi oleh Kolej Perniagaan Laksmana dengan produk EduPath. Kategori perkhidmatan pengguna dan perniagaan pula dimenangi oleh Tazrah Digital Sdn Bhd dengan produk Tazrah Mobile App. Produk PaceMate oleh Nice Folk menjuarai kategori perkhidmatan masyarakat dan keikutsertaan. Anian Sdn Bhd dengan produk Smart IoT Manhole Access Monitoring System diumumkan sebagai penerima merit bagi kategori perindustrian. Juara bagi kategori pemula, produk Body Track oleh Soulcat Entertainment Sdn Bhd, Cognike Technology dengan produk Care4U dan Datastream Digital Sdn Bhd DST dengan produk MyDST Super App masing-masing menjuarai kategori penyelidikan dan perkembangan dan kategori teknologi. Sumbangan Bank Islam Brunei Darussalam, sijil dan hadiah wang tunai sebanyak $5,000. Soulcat Entertainment Sdn Bhd dengan produk Body Track diumumkan sebagai pemenang Anugerah Penaung Diraja BICTA. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berangkat menyaksikan galeri BICTA dan pameran produk para pemenang BICTA 2026. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan memberikan kemudahan kepada masyarakat mengakses maklumat keagamaan dan fatwa secara digital. Perinciannya selepas ini teruskan bersama Berita Perdana.
Laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemaskini dan dilancarkan adalah satu langkah strategik dalam memperkasa penyampaian dan perkhidmatan maklumat serta kefahaman Islam secara digital. Seiring perkembangan teknologi, Jabatan Mufti Kerajaan tidak akan pernah menyisihkan tradisi ilmu tulisan. Yang berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan berucap demikian semasa melancarkan laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan dan buku terbaharu terbitan Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis berlangsung di Jabatan Mufti Kerajaan. Peralihan Jabatan Mufti ke era digital melalui pelancaran laman sesawang yang dikemaskini adalah merupakan satu langkah strategik dan inovatif yang melambangkan komitmen kita untuk menembusi sempadan konvensional, menjadikan maklumat keagamaan lebih dekat di hujung jari. Pelancaran buku terbitan terbaharu adalah bukti komitmen berterusan Jabatan Mufti Kerajaan dalam mendidik masyarakat menerusi pembacaan. Pelancaran laman sesawang baharu memberikan kemudahan kepada masyarakat awam untuk mengakses maklumat keagamaan dan fatwa secara digital dengan lebih meluas. Manakala buku terbaharu berjudul Khutbah Aidul Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi mengupas secara mendalam tentang hakikat ibadat korban, malah tersimpan daripadanya kisah agung yang penuh pengajaran. Sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jawatan Kuasa Takmir Belia Syababul Iman dan Jemaah Muslimah Masjid Sultan Sharif Ali semalam mengadakan majlis penutupan dikir yang diadakan 12 malam berturut-turut. Majlis tersebut diadakan di masjid berkenaan di Kampung Sengkurung. Hadir yang berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara disemarakkan dengan laungan dikir Syarafil Anam beramai-ramai bagi mengagungkan Hari Kebesaran Islam, memupuk kecintaan terhadap sirah, sunnah dan akhlak Nabi Muhammad SAW serta mengeratkan silaturahim sesama jawatan kuasa dan masyarakat. Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong turut menganjurkan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Pusat berkenaan di Pekan Tutong pagi tadi. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Majlis bertujuan menanamkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda, di samping mengimarahkan aktiviti berkebajikan dalam kalangan warga emas di daerah Tutong. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Lambak Kanan juga tidak ketinggalan mengadakan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan pagi tadi di pusat berkenaan di Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Lebih 70 warga pusat berkenaan menghadiri majlis yang antara lain bertujuan menzahirkan rasa cinta dan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW serta memberi ruang kepada warga emas untuk kekal aktif, sihat dan dari segi mental dan kerohanian selain terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan yang positif. Seminar antarabangsa kefahaman akidah dan pemikiran semasa 3 yang diadakan selama 2 hari berakhir petang tadi dengan majlis penutupan. Dianjurkan oleh Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jemaah dan Fakulti Usuluddin
Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB. Majlis penutupan seminar berlangsung di Dewan Tarbiyah Kolej Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Seminar merumuskan keseluruhan 8 resolusi yang merangkumi 4 tema utama, iaitu pengukuhan kefahaman dan penghayatan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pengukuhan tazkiyah, an-nafs, tasawuf, akhlak dan nilai kerohanian, transformasi pendidikan, tarbiyah, dakwah dan pengukuhan literasi AI serta pengukuhan penginstitusian dan tadbir urus berteraskan maqasid syariah. Pengukuhan ini dilaksanakan melalui pembudayaan. Festival Kampung Kitani 2026, acara tradisi kampung menyatukan komuniti serta menyokong perniagaan peniaga tempatan. Diadakan sehingga ahad ini, perasmian festival diadakan petang tadi di kawasan letak kereta Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Festival menghidupkan semula suasana dan elemen kebudayaan kampung di samping menjadi platform bagi pengusaha tempatan mengetengahkan produk mereka. Bertemakan kampung, festival dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 4 petang hingga 11 malam. Menyokong dan memperkasa pengusaha tempatan, khusus dalam bidang makanan dan minuman, merupakan antara tujuan utama penganjuran Tutong Food Fest yang diadakan selama 5 hari sehingga ahad ini. Majlis pelancarannya berlangsung semalam di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong disertai oleh 70 pengusaha tempatan dengan mengetengahkan pelbagai produk makanan dan minuman. Acara memberi peluang kepada para pengusaha untuk mempromosikan produk dan mengembangkan jaringan perniagaan. Tutong Food Fest diadakan sebagai pengisian bagi perlawanan Tarikh Terbuka Brunei dengan bertemakan Jimu Betarik Jamimian. Kamu Betarik, Kami Makan yang akan diadakan pada penghujung minggu ini. Majlis Belia Daerah Tutong mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong. Majlis dikendalikan dengan kerjasama 17 persatuan gabungan di bawah Majlis Belia Daerah Tutong yang terus memperkasa penglibatan masyarakat melalui pelbagai kegiatan kemasyarakatan. Sempena memperingati 25 tahun penubuhan Sekolah Rendah dan Taska Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin. Majlis berlangsung di Dewan Taman Asuhan Kanak-kanak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis menjadi wadah warga sekolah untuk bermuhasabah dan bersyukur atas segala nikmat, rezeki dan kejayaan yang dikecapi sepanjang 25 tahun penubuhan sekolah dan seterusnya, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar sekolah berkenaan terus cemerlang, diberkati dan menjadi tempat melahirkan pemimpin masa depan yang bersendikan falsafah Melayu, Islam dan Beraja. Masjid sebagai pusat pembangunan ummah bukan sahaja berperanan dalam pelaksanaan ibadah khusus, malah turut menjadi wadah penyebaran ilmu dan pengukuhan rohani masyarakat. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis pelancaran buku Ya Allah Terimalah Amalku dan Bengkel Menyingkap Rahsia dan Kelebihan Doa dalam Kehidupan. Acara berlangsung di masjid berkenaan.
Pelancaran buku tersebut disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Penganjurannya sebagai satu inisiatif bagi memperkasa kefahaman umat Islam mengenai kepentingan doa dalam kehidupan seharian. Bengkel disertai oleh para pegawai dan kaki tangan masjid, jawatan kuasa takmir masjid serta muslimah masjid seluruh negara. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan An-Nafli Ko akan mengadakan Majlis Maulid Akbar. Majlis dijadual berlangsung pada 3 September di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media yang berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Diadakan bersempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis bertemakan membina generasi ummah yang beriman, berilmu, beramal dan beradab mulia. Ia merupakan satu program berteraskan penghayatan sirah nabawiyah dan pemerkasaan nilai mahabbah terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara pengisian majlis tazkirah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Samad, Profesor Adjung di Fakulti Usuluddin Yunisa.